Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali bersama saya Garuda Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Syukur Alhamdulillah tahun ini kita dapat bersama-sama lagi menempuhi bulan Ramadan yang mulia, dan diharap kita akan dapat menyempurnakan ibadah ini dengan jayanya hingga ke penghujung, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu topik yang begitu peribadi kepada saya. Ini topik ni ialah kenapa saya berlari. Ini sebenarnya satu yang sangat personal lah, sangat peribadi lah. Kerana kenapa saya berlari? Semua saya selalu cerita kan, sebenarnya yang saya kata saya berlari hampir setiap hari saya berlari. Dan tahun ni dah 3 tahun saya berlari. Ini juga bulan Ramadan yang ketiga saya ada buat aktiviti larian juga dalam bulan Ramadan ni. Jadi saya nak kongsikan kat sini kenapa saya berlari. Sebenarnya saya nak beritahu satu perkara yang paling besar lah, rahsia dia. Saya sebenarnya tak suka berlari. Saya tak suka berlari. Tapi kerana itu saya cuba berlari setiap hari. Kerana saya cuba latih diri saya buat sesuatu yang saya tak suka, supaya saya dapat macam latih diri saya ni. Jangan terlampau buat benda yang selesa je. Saya paksa diri saya jangan buat yang benda yang saya tak suka dan jadikan dia satu amalan. Walaupun saya tak suka, saya tetap buat. Itu adalah satu latihan yang baik lah bagi diri saya. Bagi saya lah itu adalah satu latihan yang sangat baik. Macam saya cakap dalam video saya yang nombor 2 dulu, tewaskan musuh yang paling hebat. Saya rasa musuh saya yang paling hebat ialah diri saya sendirilah. Jadi saya nak tewaskan diri saya tu, rasa malas saya tu. Saya percaya kalau kita ni dulu, satu masa dulu, walaupun saya berbadan besar, obes tu, tapi saya ada satu macam sikap tu yang saya tanam dalam diri saya, yang saya satu percaya, biarpun biar saya tak pandai lah, biar saya bodoh pun, tapi jangan malas. Itu yang selalu saya pegang lah. Biar tak pandai kita boleh belajar, tapi kalau malas memang susah. Jadi itu selalu yang saya paling takut ialah jadi malas. Saya walaupun saya badan obes dulu, saya sentiasa memang daripada dulu saya ada sikap yang saya cuba juga buat sesuatu. Saya cuba juga buat nak jadi, saya tak nak rasa rendah daripada siapa-siapa pun. Pada orang yang tak obes tu dengan saya yang obes ni tak ada perbezaan. Kadang-kadang saya punya overconfident tu lebih sangat sampai saya pun terlupa yang saya obes. Jadi memang sebenarnya sampai satu masa saya tak teringat pun yang saya obes. Saya duk berasa saya macam sama macam orang lain. Walaupun saya tengok cermin hari-hari, saya duk nampak saya ni okey je. Itu yang dulu saya pun cakap dengan isteri saya, yang saya tak pernah tengok dia. Saya sebenarnya tengok dia macam sekarang ni dengan dulu tu sama je. Tapi kalau bila tengok gambar sekarang, kami dua-dua pun terkejut lah. Saya pun percaya tak percaya betul ke macam ni kan. Tapi betul dia sangat ketara lah. Jadi mungkin kadang-kadang cara kita memandang cermin tu ada perbezaan jugalah, persepsi kita tu. Jadi ini semua adalah satu perkara yang dalam hari-harian kita ni, jadi kita nampak dengan tak nampak diri kita tu. Jadi baru kita nak membetulkan diri ni kadang-kadang memang susah. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tak nampak. Saya sendiri tak rasa macam obes saya tu satu masalah, sebab saya rasa macam saya boleh buat. Saya rasa macam lancar je, semua okey. Tapi yalah, sampai satu masa bila dah diagnosis ada penyakit, baru macam sedar betul lah ada masalah. Selama ni rasa tak ada masalah, makan okey, tak ada masalah. Tapi bila dah sampai ke tahap tu, baru kita tahu yang ada masalah, ada yang tak kena dengan badan kita, ada yang tak betul. Jadi kita kena cuba betulkan. Syukur Alhamdulillah masa umur saya 44, saya masih boleh dapat peluang dan ruang untuk buat semua ni. Jadi itu yang saya nak kongsikan hari ni mengenai larian tu. Terutama cakap, walaupun dah 3 tahun berlari, saya punya larian tu taklah sampai tahap yang boleh dibanggakan, tapi ini sangat peribadi kepada saya. Ini sangat boleh rasa saya boleh banggakan kerana
ianya satu pencapaian yang baik bagi saya untuk setiap hari dapat berlari tu. Setiap kali saya dapat berlari tu, saya rasa macam seronok sangat. Sebab betul-betul macam saya cakap dalam video nombor 2 tu, saya tewaskan musuh saya yang paling hebat, diri saya sendiri yang tak nak pergi. Tahu saya terus terang cakap, sampai sekarang ni setiap kali saya nak pergi berlari tu masih ada berlawan dengan diri sendiri tu. Kadang-kadang dia cakap dengan saya, lepas main subuh ni kalau kita sambung tidur pun baik, buat apa kita nak pergi lari. Saya tetap kena, tak ada, saya tetap nak pakai saya punya nigat, sarung seluar, pakai baju, pergi lari juga. Tapi nanti sampai kat tempat tasik saya nak berlari tu, masa nak sarung kasut tu dia boleh lagi juga. Cakap, rasa macam sakit kaki ni lah, tak payah lari lah hari ni. Tak, cuba dulu pakai. Jangan kena masa tu dengan kekuatan yang ada tu, pakai dulu kasut. Jalan. Start jalan dulu. Start jalan tu, syukur alhamdulillah. Kadang-kadang kalau nasib saya baik 30 minit, 40 minit kemudian. Kalau nasib lagi baik sampai 1 jam, 2 jam kemudian, saya bawa balik 10 km, 15 km sampai 20 km sesi saya tu. Berapa kilometer tu tak penting, tapi yang penting bila saya dah dapat jalan tu, saya target 40 minit setiap kali satu sesi yang saya buat tu. Kalau dapat capai tu, saya dah rasa ya Allah syukur sangat. Daripada yang tak nak bangun daripada katil tu, syukur alhamdulillah, berjaya, sangat berjaya. Tak payahlah kira berapa pun mileage dia, saya tak peduli. Berapa laju ke tak laju ke pun tak kisah. Yang penting saya dah bangun daripada tempat tidur saya tu dan berada di tempat yang saya nak berada. Memang saya tahu saya punya mentaliti tu pun cakap ini menyusahkan diri apa semua, tapi saya boleh buat. Itu yang saya nak. Saya mesti buat, saya cuba buat. Saya tetap akan cuba buat. Jadi bila saya biasa melatih diri saya buat benda yang saya tak suka, lama-lama saya boleh melatih sikap dalam diri saya tu, cara pandangan saya pada suatu perkara tu boleh berubah. Memang itu yang paling ketara lah yang saya lihat. Jadi itu yang boleh bantu saya untuk capai matlamat, kekal, obses. Itu yang kita nak. Jadi ini yang saya nak kongsikan hari ini supaya dapat bantu kawan-kawan saya di luar sana ni yang mana banyak ikut kita ni, Jom Mojo ni, supaya dapat cari dalam diri dia apa yang boleh bantu dia. Apa saja yang boleh bantu. Sebenarnya dalam proses saya sihatkan badan, turunkan berat ni, yang paling penting bagi saya ialah kekal konsisten lah. Jadi untuk kekal konsisten, sebab perkara ni ambil masa. Saya nak sampai ke tahap sekarang ni ambil masa. Bukannya macam, saya pun harap kalau boleh hari ni buat sesuatu, besok dapat keputusan. Ya betul. Tapi sebenarnya saya buat macam tu, tapi dia ambil masa. Dia ambil masa. Saya nak turun 60 kilo ke 70 kilo ke 80 kilo ke, dia bukan macam sehari dua punya kerja. Bukan. Saya perlukan masa. Dia perlukan masa. Saya perlukan setahun contohnya. Baru saya dapat. Tapi nak tunggu setahun tu, saya faham ramai yang saya dengar macam-macam. Ada yang mengadu pada saya susah lah bang, saya nak tengok, saya nak tahan 2-3 hari pun susah. Ini lagi satu saya nak kongsikan. Itulah sebabnya kenapa kita buat page Facebook Jom Mojo tu. Maknanya saya mula-mula cadangnya buat video ni aja untuk translatekan, dapatkan maklumat, bagikan, hebahkan maklumat-maklumat ni. Tapi saya buat Jom page tu, page Jom Mojo tu ialah supaya dia support kepada video-video ni. Di masa yang sama kita dapat buat satu macam community untuk orang-orang yang sama. Orang yang sama matlamat macam kita. Ini sebenarnya salah satu benda yang boleh membantu. Kita akan berada bersama dengan orang-orang yang sama matlamat dengan kita. Saya masih nak kekal macam ni, saya pun harap saya dapat berkawan dengan orang yang sama matlamat macam saya juga. Dia orang nak turunkan berat badan, ada yang nak sihatkan badan, ada yang nak kekalkan berat badan ideal, ada macam-macam. Yang nak reverse penyakit, kencing manis, darah tinggi, itu semua dekat Jom Mojo itu kita cuba buat. Setakat ni syukur alhamdulillah. Kebetulan ni saya pun nak update jugalah mengenai page Jom Mojo tu. Syukur alhamdulillah kita hari ni dah ada dekat 5,000 lebih lah, 5,200, 5,300 members. Ramai macam-macam lah. Bila ramai macam-macam cerita dia, memang seronok lah. Syukur alhamdulillah. Ni pula wife saya lah pula, dah macam hari tu saya bila buka page Jom Mojo ni sampai terkejut, rasa macam salah grup. Penuh makanan, orang post makanan, seronok dia orang ni. Alhamdulillah. Tapi yalah, itulah saya cakap dengan wife, janganlah sampai Mojo ni jadi merubah obses jadi obes.
Kita tetap kena kekal merubah obes jadi obses. Ini tapi bagus diorang kongsi makanan tu. Kalau tengok betul, diorang cari alternatif. Itu memang yang kita nak cadang, kita nak cuba buat, cari alternatif makanan. Orang yang dalam berdiet ni, yang dalam mengawal makanan dia, pemakanan dia, ada yang buat keto, ada yang buat low carb, ada yang nak buat IF. Dia dapat idea untuk bagaimana nak makan dengan yang lebih sihat, lebih baik, dan strategi makan tu boleh bantu diorang untuk kekalkan dalam diorang punya target, sasaran diorang. Itu penting. Sasaran kita ni semua lain-lain. Walaupun kebanyakan ramai yang memang fokus pada turunkan berat, tapi sasaran tu tetap masing-masing ada sasaran dia tersendiri. Ada cara-cara dia. Ada juga yang nak cepat, ada yang faham benda tu nak lambat. Kita kena faham benda semua ada pro and cons, ada kebaikan dia, ada kelemahan dia, kekurangan dia. Kalau cepat sangat turun berat, kadang-kadang kita kena risau. Kadang-kadang kulit tu jadi terlampau cepat, dia tak boleh menegang. Jadi sama juga. Kadang-kadang kalau orang yang tak ada penyakit, dia punya diet tu boleh lain daripada orang yang ada penyakit, berbeza. Jadi sasaran tu boleh berbeza-beza, tak semestinya sama. Jadi itu yang kita nak kongsikan. Saya nak sampaikan pada semua pada hari ini. Yang itulah yang saya nak kongsikan pasal larian tu tadi. Pasal buat satu yang kita tak berapa suka tu akan bantu kita banyak satu hari nanti. Saya kadang-kadang memang kita perlukan macam motivasi kan, macam inspirasi kita ke apa ke. Bila berlari tu, ya Allah, memang saya sampai hari ni masih struggle dengan larian saya. Tapi saya tetap nak buat larian tu sebab itu akan bantu saya kemudian hari. Saya sangat percaya itu akan membantu saya. Saya tak sepanjang masa saya berlari, banyak saya berjalan dengan berlari sama banyak. Kadang-kadang berjalan lagi banyak daripada berlari, ada hari berlari lagi banyak daripada jalan. Jadi tak kisah, janji saya dapat beraktiviti, saya buat, paksa diri saya buat sesuatu. Dulu sebab saya tak nak, bila tak nak buat terus tak buat. Lama-lama manjakan sangat badan tu, tak jadi apa. Kadang-kadang jadi obes lah. Itu je yang jadi. So sekarang ni kita nak tukar, kita nak ubah, kita cari jalan untuk bantu kita. Apa je yang boleh. Tengah lari tu tengok orang berlari, seronok. Ada baju-baju diorang ni kadang saya suka baca. Itu ayat yang paling saya suka selalu tu, saya guna dalam Jom Mojo tu pun. Dia tulis tewaskan semalam, beat yesterday. Saya suka tu ayat-ayat diorang baju ni, kadang-kadang bagi saya semua tengah dah penat tu baca, seronok. Kan? Saya tengok orang tu baju every run is a good run. Bagus. Impossible is nothing. Memang macam dia bagi motivasi jugalah. Saya pula kadang-kadang bila tengah lari tu, saya selalu teringat cerita Iron Man. Nanti saya cakap dengan diri saya, Jarvis put everything in the lake. Dah rasa dah penat sangat tu kan. Boleh pula cakap dengan dia pula, kononnya dalam otak tu teringat cerita Iron Man tu, boleh cakap Jarvis put everything we have in the lake. Bagi minta lagi energi lagi sikit nak bagi semua. Kadang-kadang, tapi itulah, saya pun Iron Man sebut sekali dua je, saya kadang-kadang sampai 5-6 kali pun sebut. dah rasa dah teruk sangat lah kononnya agaknya tu masa tengah lari tu kan, tak agak sangat lah. Tapi tetap tekad kita kan obses. Jadi kita obses, kita ada target kita. Tapi jangan lupa dengar kata badan. Satu masa nanti kita boleh nilai, kita akan tahu badan kita bila dia betul-betul tak larat, bila dia tak mau buat, bila dia tak boleh buat. Kita kena faham badan kita ni, kita nak kena jaga kan. Jangan lupa kita nak kena jaga. Sekarang ni kita tak tahu berapa jauh umur kita boleh pergi. Jadi kita kena jaga sebaik yang mungkin. Satu masa badan kita dulu dia support kita sampai dia bagi kita buat apa je yang kita nak buat. Nak makan lebih, tak nak berehat, kurang rehat, kurang tidur, kurang banyak sangat bekerja, banyak beraktiviti, banyak tengok TV, suka entertainment, enjoy. Semua dia tolong kita buat. Tapi sampai satu masa bila kita nak pergi ke penghujung usia, kita kena bersedia pula untuk tolong dia pula. Untuk dia, kita siapkan persediaan untuk dia pergi ke sampai tarik umur yang lebih meningkat nanti, dia akan banyak kekurangan, kita kena bantu dia. Jadi kita mulakan dari sekarang. Kita cuba dapatkan makanan yang berkhasiat, yang baik, imbangan yang baik, waktu makan, waktu rehat, waktu bekerja, jaga kawal stres. Ini semua boleh bantu kita. Jadi okey, ini sajalah yang saya nak kongsikan kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya syukur alhamdulillah, terima kasih pada semua. Terima kasih juga
Pada semua kawan-kawan dalam Jom Mojo, terima kasih banyak-banyak. Ramai juga yang bagi semangat pada saya, macam satu bro Akil tu kan. Hari-hari tengok dia post larian, saya cukup seronok lah. Cukup seronok. Terima kasih. Teruskan. Semua orang teruskan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada wife saya yang paling hebat, ya. Dan kawan-kawan ni semua, tukang-tukang chef-chef kita, seronok tengok menu-menu ni. Kita cuba. Alhamdulillah, insya-Allah kita semua akan berjaya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Jom Mojo.